بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم Surah Al-Hashr ayat 18 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya, ahli keluarga, tanggungan saya dan seluruh muslimin yang hadir pada hari ini, sidang Jumaat sekalian, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mentaati segala titah perintahnya. Dalam masa yang sama juga kita meninggalkan setiap larangan dan tegahannya. Sesungguhnya kebahagiaan akan menanti, pasti menanti buat kita dan mereka yang bertakwa kepada Allah di dunia dan juga di akhirat. Teks khutbah pada hari ini disediakan oleh bahagian dakwah Jabatan Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk khutbah kita pada hari ini ialah berakhlaklah kerana kita masih belum menang. Agama Islam amat mementingkan umatnya supaya sentiasa berakhlak dan berperilaku mulia selaras dengan sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Hadis riwayat Ahmad, yang bermaksud sesungguhnya tidak aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Justru itu, sebagai seorang Muslim yang kita berasa marah kalau orang menuduh kita orang bukan Muslim, secara otomatiknya kita mengaku bahawa kita sebagai seorang Muslim yang sejati, seharusnya lah kita sentiasa memperbaiki akhlak supaya akhlak kita baik dan nampak baik
pada kacamata orang lain. Umat Islam yang baik adalah yang sentiasa menjaga akhlaknya dan adab dalam mendepani setiap perkara yang berlaku di dalam kehidupan seharian mereka. Seorang Muslim perlulah menjadi seorang yang beramanah dan beretika, terutamanya dalam perkara-perkara yang melibatkan penyebaran berita yang cukup mudah berlaku hanya di hujung jari masing-masing, menerusi laman-laman sosial yang cukup popular sekarang ini. Penyebaran berita yang tidak diketahui sumber asalnya dan akhirnya berita itu mewujudkan suasana yang panik dan lebih parah mencetuskan kerisauan yang memuncak di dalam masyarakat. Sebagai contoh, kemunculan kluster Siwaganga COVID-19 yang berlaku di Kubang Pasu baru-baru ini. Alhamdulillah, ia dapat dikawal dengan baik dan kemas oleh pihak kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun sayang, tuan-tuan sekalian, ada juga pihak yang menangguk di air yang keruh, sentiasa mengharapkan dosa kering daripada perbuatan mereka, bersungguh-sungguh menjayakan kerja-kerja menyebarkan berita-berita yang tidak sahih dan mencetuskan kebimbangan yang amat besar kepada seluruh penduduk negeri Kedah Darul Aman khususnya dan ke seluruh negara Malaysia tercinta ini amnya. Sedangkan di hati kecil mereka itu tahu bahawa mereka juga belum begitu pasti dengan berita yang mereka terima dan berita yang mereka hantar kepada orang lain. Dalam hal ini, marilah sama-sama kita beringat dan menginsafi akan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. Saudara-saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dalam situasi sekarang kita masih belum menang. Misi kita melawan virus COVID-19 yang berbahaya ini. Di sinilah letaknya peranan akhlak seseorang Muslim yang beriman, yang mengaku baik dan patuh. Ialah dia perlu memastikan sentiasa berakhlak dalam mentaati perintah, undang-undang, peraturan dan juga SOP yang telah ditetapkan kepada kita sebagai rakyat untuk mematuhinya. Semua garis panduan yang dikeluarkan ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Kejayaan atau gagalnya sangat berkait rapat dengan akhlak kita terhadap peraturan tersebut.
Andai seseorang itu tidak mampu atau tidak berjaya mematuhi perintah yang telah dikeluarkan, maka jelaslah sipulan itu kurang akhlaknya dan tidak boleh dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang menimpa dirinya. Seandainya kita tidak berakhlak dan tidak bertanggungjawab, maka akan sia-sialah usaha selama ini. Taatlah kita kepada arahan, peraturan, undang-undang dan SOP yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bagi mengekang penularan wabak COVID-19 ini, yang mana matlamat akhirnya adalah untuk diri kita juga, untuk kesejahteraan ahli keluarga, masyarakat, negeri dan negara, untuk memutuskan rangkaian penyebarannya yang sangat berbahaya itu. Renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasulnya, jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan kepada khutbah pada hari ini. Yang pertama, sikap amanah dan bertanggungjawab setiap individu Muslim akan dapat menyekat penyebaran berita palsu yang boleh mencetuskan, yang pertama, dosa kering kepada individu itu. Yang kedua, perasaan panik dan kerisauan orang ramai jika dibiarkan tanpa pengawalan. Yang kedua, mentaati pemerintah dalam perkara kebaikan adalah akhlak terpuji seorang Muslim yang sangat wajar dicontohi. Mereka yang berakhlak adalah yang tidak mementingkan diri sendiri dan sentiasa meletakkan kepentingan umum sebagai keutamaannya pada setiap masa. Oleh itu, jadilah kita orang yang berakhlak dan berkepribadian mulia. Janganlah kita hanya mementingkan diri sendiri, dan jauhilah diri kita dan ahli-ahli kita daripada sikap yang buruk yang boleh merosakkan ketenangan, ketenteraman dan menimbulkan huru-hara serta kerisauan di dalam masyarakat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza talaqawnahu bi'alsinatikum wa taqumuna biafwahikum ma laysa lakum bihi 'ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Sadaqallahul 'azim. Surah An-Nur ayat 15 yang bermaksud, iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu,
dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil, padahal ia di sisi hukum Allah adalah merupakan perkara yang besar dosanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، وارض الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنقذ من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى، وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم القارئة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، فاتقوه لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر والنهو عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صالح الدين ابن السلطان ووليها عبده
Duli yang teramat mulia Tengku Syarifuddin Badli Shah Ibni Sultan Salihuddin wa jami'al usratil malakiyah, Allahumma waffaqhum lissadad wa aslih bihimul ibad wal bilad waj'alit taqwa lahum khayra zad, innaka ra'ufun rahimun jawadun ya latifan bil ibad ya arhamar rahimin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر.